Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Kerajaan akan cari jalan dan berusaha menaikkan gaji pejabat awam sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata berita baik untuk pejabat awam akan diumum dalam tempoh beberapa bulan lagi dengan memberi bayangan selewat-lewatnya ketika pembentangan belanjawan 2025. Ketika membentangkan belanjawan 2024, Datuk Seri Anwar mengumumkan bahawa sistem saraan perkhidmatan awam akan dilaksana sepenuhnya mulai 2025. Beberapa projek berskala besar dan berimpak tinggi di Pulau Pinang perlu disegerakan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama rapat antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan penting bagi memastikan ia dapat dilaksanakan. Antara projek yang akan diutamakan ialah projek klinik desa di Bayang Lepas. Perdana Menteri berkata projek itu mengalami beberapa masalah kecil dan beliau telah meluluskan peruntukan sebanyak 11 juta ringgit untuk menanganinya. Orang Melayu khususnya di Selangor perlu terus mengambil jalan perpaduan serta memperkukuh keharmonian sesama masyarakat berbilang bangsa dan agama. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah perpaduan dan kerjasama yang terjalin perlu terus dipertahan serta dipertingkat demi menjamin Selangor yang lebih maju dan progresif. Baginda bertitah pada majlis berbuka puasa bersama rakyat di Masjid Damansara Perdana. Puluhan ribu penumpang dijangka membanjiri KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 mulai hari ini hingga malam Aidilfitri. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ini memandangkan orang ramai mengambil cuti tambahan pada Isnin dan Selasa untuk pulang ke kampung berhari raya. 3 syarikat penerbangan, AirAsia, Malaysia Airlines dan Batik Air mendapat sambutan tinggi dengan muatan penuh sejak 3 minggu lepas. Lebih 1.9 juta kenderaan dijangka menggunakan lebuh raya KL Karak bagi tempoh 11 hari bermula semalam, manakala 882,000 kenderaan dijangka menggunakan LPT1. Peningkatan jumlah kenderaan di KL Karak itu melebihi 60%, manakala di LPT1 peningkatan melebihi 100% pada hari puncak Aidilfitri. Pengguna disaran merujuk jadual cadangan perjalanan dimuatnai di media sosial dan laman sesawang Aneh Berhad. Purata 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE bermula hari ini. Berbagai langkah diambil bagi memastikan kelancaran perjalanan balik kampung pengguna lebuh raya. Kawasan hentian rehat dengan kemudahan tandas, surau dan kios tambah nilai di setiap plaza tol turut disediakan. Bagaimanapun pengguna dinasihat mengisi minyak secukupnya. Ia berikutan tiada stesen minyak beroperasi di sepanjang jajaran WCE setakat ini. 2 laporan polis diterima berkaitan ucapan dan tindakan Ketua Pemuda UMNO Malaysia berhubung isu stokir tentera kalimah Allah. Ketua Polis Negara menegaskan siasatan telah dijalankan berhubung laporan itu dan kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semua pihak dinasihat tidak membangkitkan isu berkenaan memandangkan mereka terlibat telah pun dituduh di mahkamah. Hub Selamat 22 sempena Aidilfitri dilaksana pada 8 hingga 13 April dengan tema Rumah Selamat, Selamat Sampai ke Destinasi. Ketua Polis Negara berharap kerjasama penuh daripada masyarakat bagi memastikan sasaran operasi berkenaan dapat dicapai. Selain memastikan Hari Raya Aidilfitri disambut dengan rasa selamat dan sejahtera, beliau menasihatkan orang ramai untuk merancang perjalanan pulang ke kampung halaman. Seorang pemandu sebuah kenderaan pacuan 4 roda maut dalam kemalangan membabitkan 7 kenderaan di kilometer 452.6 Lebuh Raya Utara Selatan Plus kira-kira 11.37 minit malam tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata, kemalangan melibatkan sebuah bas dan 6 buah kereta di Lebuh Raya Plus menghala arah selatan berhampiran Hospital Sungai Buloh. 2 mangsa cedera parah dan 6 yang cedera ringan dihantar ke Hospital Sungai Buloh. 2 anggota polis di bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru ditahan dipercayai terlibat dengan kes peras ugut seorang lelaki dengan nilai RM2,000 di 2 April lalu. Ketua Polis Johor mengesahkan menerima laporan daripada mangsa berusia 29 tahun. Rewan mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah akan dipohon di Mahkamah Johor Bahru esok. Kes disiasat mengikut Seksyen 385 Kanun Keseksaan.
Cubaan seluduk masuk 22 tan karkas babi bernilai RM600,000 digagalkan Makis Johor. Pengarahnya memberitahu karkas terbabit dijumpai di dalam sebuah lori dari Singapura semasa pemeriksaan dijalankan di Kompleks Sultan Abu Bakar. Pemeriksaan lanjut mendapati konsignen itu tidak memiliki sebarang dokumen termasuk permit import Makis dan sijil kesihatan veterina. Kes disiasat mengikut Seksyen 11 1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Peperiksaan Malaysia 2011 Akta 728. Pengguna jalan raya di laluan lingkaran tengah utama LTU yang melalui negeri Pahang tidak boleh sewenang-wenangnya berhenti di tepi jalan termasuk untuk berehat dan berbuka puasa. Ketua Polis Pahang berkata kenderaan yang melalui jalan berkenaan hanya dibolehkan berhenti di tepi jalan sekiranya berada dalam keadaan kecemasan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Ops Balik Kampung di LTU Raut Bypass Pahang. 3 daerah panas di Perak yang kerap berlaku kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sepanjang Op Khas pada Aidilfitri dari 1 hingga 20 April ini. Seramai 130 anggota penguatkuasa ditugaskan untuk menjalankan pemantauan dan pemeriksaan sepanjang tempoh operasi. Antara lokasi diberi tumpuan daerah Manjung, Taiping dan Kinta yang merekodkan jumlah kemalangan tinggi serta berisiko kepada pengguna jalan raya. Hampir 17 anggota JPJ Negeri Sembilan ditugaskan untuk membuat penyamaran menerusi Op Khas Kenderaan Perkhidmatan Awam. Mereka akan menyamar sebagai penumpang bas bagi perjalanan ke seluruh negara untuk mengambil tindakan terhadap pemandu bas ekspres yang mengabaikan keselamatan penumpang. Pengarah JPJ Negeri Sembilan berkata kesemua anggota yang ditugaskan akan memantau pemanduan pemandu bas bermula dari lokasi di Seremban hingga menuju ke destinasi perjalanan di seluruh negara. 19 lokasi hotspot akan dipantau sepanjang Op Selamat di Negeri Sembilan sempena Hari Raya Aidilfitri bermula 8 sehingga 13 April ini. Ketua Polis Negeri Sembilan berkata pihaknya memberi tumpuan lokasi yang sering berlakunya kemalangan serta kesesakan lalu lintas. Beliau terdahulu melancarkan Op Selamat 22-2024 sempena Aidilfitri di Plaza Tul Nilai. Tahap kepatuhan peniaga terhadap skim kawalan harga yang ditetapkan KPDN meningkat di Johor. Ia berikutan penghasilan kes skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina menunjukkan penurunan ketara kepada 1,400 kes tahun ini berbanding 4,500 tahun lepas. Pengarah KPDN Johor berkata, trend positif itu juga menunjukkan peniaga dan pembeli di negeri tersebut mempunyai tahap kesedaran yang tinggi. KPDN Pulau Pinang mencatatkan jumlah sitaan kira-kira RM1,028,000 atas 121 kes membabitkan pelbagai kesalahan menerusi Ops Pantau 2024. Sejak 1 Januari, sepanjang tempoh tersebut, 10,145 premis seluruh Pulau Pinang telah diperiksa dengan jumlah kompaun RM33,100. 661 aduan diterima, antaranya 269 aduan harga barangan dan perkhidmatan dan 60 aduan bekalan barangan kawalan. Langkah penguatkuasaan bagi membendung kegiatan pemprosesan sisa buangan elektrik dan elektronik e-waste secara haram akan ditingkatkan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkata, ke arah itu pihaknya bercadang memperluas skop kerjasama dengan kementerian lain. Perkara itu akan dibawa ke Kabinet untuk diperhalusi segera susulan peningkatan kegiatan penyeludupan e-waste dari luar ke negara ini yang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Cadangan untuk meminda Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS 1981 akan turut mengambil kira aspek standard kontrak yang ditawarkan kepada penggiat seni. Menteri Komunikasi berkata perkara itu perlu ditambah baik dalam Akta FINAS untuk memastikan aspek keselamatan sosial bagi pekerja industri kreatif tidak diketepikan. Pindaan juga akan melibatkan Akta Kanak-kanak yang mana semua pelakon kanak-kanak perlu mendapat permit sebelum bekerja. 1.5 juta pengguna telah berdaftar dengan aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP 2.0 kendalian PDRM. Pengaplikasiannya membolehkan maklumat berkaitan kes jenayah dapat disalur hanya dengan sekali klik. Penggunaan VSP merancangkan aktiviti pengawasan dan pencegahan jenayah. Pengguna juga boleh mengisi borang maklum malas balik kampung menerusi aplikasi sebelum bercuti.
Masih tiada wakil daripada Pemerhati Hak Asasi Manusia HRW tampil bertemu Menteri Dalam Negeri berhubung dakwaan berlaku kekerasan di Depo Tahanan Immigration. Sehingga kini tiada sebarang maklum balas dibuat meskipun pihaknya sedia menjawab dakwaan berkenaan. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata HRW membuat laporan tidak wajar kerana Jabatan Immigration Malaysia JIM sentiasa berusaha menjaga kebajikan tahanan di deponya, malah sudah banyak bertolak ansur. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamaludin menggesa kawalan di sepadan Perlis Thailand dipertingkat bagi mengekang sebarang aktiviti jenayah sempadan. Bagi dia menyarankan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI, drone dan kamera litar tertutup yang lebih canggih di lokasi strategik. Langkah itu sebagaimana dilaksanakan negara maju dalam usaha memperkasa penugasan pengawal sepadan negara agar tidak mudah dibolosi. CIMB Investment Bank kekalkan unjurannya untuk pertumbuhan KDNK untuk 2024 pada 4.9%, juga mengulangi jangkaan bagi OPR sebanyak 3% hingga akhir tahun. Petunjuk awal aktiviti ekonomi yang bertambah baik disokong kenaikan semula dalam volume ekspor dalam 2 bulan pertama tahun ini. Indeks pengurus pembelian mencatatkan 49.0 pada suku pertama 2024, manakala pertumbuhan indeks pengeluaran perindustrian merekodkan 4.3% tahun ke tahun pada Januari. Turut kekalkan unjuran AmBank Group, pertumbuhan KDNK sebenar Malaysia tahun ini pada 4.5% yang berada pada lingkungan pertengahan dalam unjuran Bank Negara BNM. Ini berikutan penggunaan swasta dan ekspor bersih yang lebih tinggi. Dalam nota penyelidikannya, AmBank percaya pemulihan secara statistik mainkan peranan dengan penggunaan swasta dan ekspor bersih dijangka meningkat tahun ini. Resap antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah $113.8 bilion Amerika setakat 29 Mac lalu. Paras resap itu telah mengambil kira perubahan suku tahunan bagi penilaian semula pertukaran asing. Ia juga memadai untuk membiayai 5.6 bulan import barangan dan perkhidmatan selain 1.0 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Kontraktor harus ambil peluang untuk memperoleh pelbagai projek pembinaan negara bernilai RM180 bilion tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya maklumkan RM90 bilion daripadanya merupakan perbelanjaan bangunan kerajaan persekutuan. Bakinya daripada sektor swasta. Projek-projek terlibat termasuk pembinaan bangunan, jalan dan jabatan selain kerja-kerja penyelenggaraan. Akta Penyelarasan Perindustrian ICA 1975 dicadang disemak semula. Menurut Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, ia bertujuan mempercepat pelaksanaan projek-projek pelaburan melibatkan industri dan komitmen ekspor. Syur mengenainya dikemuka pada mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Penyelarasan Pelaburan dan Perdagangan. ICA 1975 diperkenal untuk kekalkan perkembangan yang teratur dalam sektor perkilangan negara. Ia tidak pernah disemak sejak 1976. Gempa bumi bermagnitud 4.8 landa New York dan New Jersey, Amerika Syarikat. Bagaimanapun, tiada kehilangan nyawa atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Kabinet New York berkata impaknya dirasai seluruh New York. Pihaknya sedang menilai kesan dan kerosakan yang mungkin berlaku dan perkembangan mengenainya akan dikemaskini sepanjang hari. Malaysia sambut baik resolusi yang menyeru semua negara hentikan jualan dan pemindahan senjata, peluru dan peralatan ketenteraan kepada Zionis Israel. Resolusi Majlis Hak Asasi Manusia PBB itu dibentang Pertubuhan Kerjasama Islam OIC ditaja dan disokong oleh Malaysia. Resolusi diluluskan 28 daripada 47 negara anggota dengan 6 menentang dan 13 berkecuali. White House umumkan Israel bersetuju buka laluan tambahan bagi penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pengumuman itu hanya beberapa jam selepas Presiden Joe Biden beri amaran kepada Perdana Menteri Israel bahawa pembaharuan besar perlu dilaksana. Israel bagaimanapun masih belum mengesahkan secara rasmi telah bersetuju untuk melaksanakannya. Saudara, sekian Kanta 744. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.